Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish bin Azwan, nombor matrik D21113460. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk hamil. Di sini tajuk hamil yang kami akan terangkan merangkumi daripada semua aspek, daripada hamil yang halal kepada hamil yang anak luar nikah. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dengan pengenalan pewarisan. Dalam Islam, pengurusan dan pewarisan harta adalah suatu benda yang penting. Kenapa penting? Ini kerana salah satu fungsinya ialah ia dapat membantu ahli keluarga yang berada dalam kesusahan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Di sini fungsi pewaris kan. Apabila orang apabila si mati, dia akan meninggalkan harta kepada pewaris. Dan kenapa dia jadi pentingnya? Sebab dia tu untuk bantu harta tu untuk bantu keluarga yang ada dalam kesusahan. Sebab zaman sekarang manusia akan menghadapi ekonomi sekarang ni agak susah, agak macam orang kata besar lah. Sebab apa-apa yang kita nak pun kita memerlukan wang, memerlukan harta yang senang kata wang ringgit. Hidup ni kita nak beli itu, nak beli ini, nak itu, nak ini, memerlukan wang ringgit. Jadi itulah pentingnya ada pewarisan ni, pewarisan harta. Maknanya kalau yang mana ahli keluarga yang pewarisan tu tak berapa ada harta, maka itulah pentingnya untuk pewarisan ni, untuk agihkan harta pusaka yang sepatutnya. Malah Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan hukum dan cara pembahagian dalam harta pusaka di kalangan ahli-ahli waris dengan tujuan untuk memberi keadilan kepada semua peringkat ahli-ahli waris dan menegakkan pergaduhan di kalangan mereka. Sini Allah dah letakkan hukum hakam yang ada dalam pembahagian harta dengan cara-cara dia lah. Kenapa? Sebab tu untuk bagi adil lah. Macam ada yang ni family ni macam tu, family ni macam tu. Untuk adil lah, pandai-pandai lah, bukan pandai-pandai, dia sepatutnya bincang ikut hukum dan cara pembahagian. Kenapa untuk tu? Kalau macam tak ada benda Allah ni, semua akan huru-hara. Macam si mati dah meninggal, ditinggalkan harta. Saya bagi contoh, harta tu lebih kurang dalam 20,000. Tapi bila tak ada cara dengan tak ada hukum apa semua, mesti akan bergaduh sama ahli pewaris. Contohnya dia ni, saya nak lebih, saya nak 20 ni, saya nak 10,000, saya nak 5,000. Jadi benda tu tak sepatutnya ada, sebab boleh memutuskan silaturahim antara satu sama lain dan buat mereka bergaduh. Namun yang menyukarkan proses pewarisan ini ialah bila mana ahli waris tidak mempunyai hubungan kerabat ataupun yang tidak jelas pewarisannya mula melibatkan diri dalam pewarisan. Di sini macam pewaris tu macam pewaris yang tidak jelas. Macam dia sekadar orang yang kena sikit ke atau tidak kena mengena dengan family kita, tiba-tiba datang nak tuntut harta tu. Dalam pembentangan kami ni, kami akan jelaskan lebih terperinci mengenai isu-isu timbul daripada pewarisan orang yang hamil, anak zina dan sebagainya. Definisi pewarisan. Definisi pewarisan dari segi bahasa, dia berasal daripada akar kata warasa, yarisu wa mirasan, iaitu pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Bab kata istilah dia pula, pemindahan pemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, sama ada berbentuk wang, barang-barang keperluan hidup atau hak-hak syariah. Kalau dari istilah ni, dia macam kita boleh faham lah dengan senang kata, orang dah meninggal, harta tu agihkan kepada yang sepatutnya, iaitu pewaris yang sepatutnya yang masih hidup. Berbentuk seperti yang mana ada kat situ, berbentuk wang, barang-barang keperluan. Barang-barang keperluan ni tak kisah daripada apa. Contohnya meninggalkan rumah pun boleh, itu pun keperluan yang hidup orang kan. Bahan-bahan yang ada dalam rumah apa semua tu dan sebagainya. Peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya adalah dengan menepati keempat-empat unsur pewarisan yang berikut. Untuk harta tu bahagi harta kekayaan seseorang tu kan. Dia kira ada 4 unsur pewaris yang berkaitan, iaitu yang pertama,
matinya pewaris. Yang kedua, hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Okey, yang kedua ni macam hidupnya. Ahli waris tu dia masih hidup. Dia masih hidup ketika kematian itu kematian si mati, waris dia masih hidup, macam tu. Yang ketiga, pewaris meninggalkan tikrah. Yang keempat, tidak ada penghalang atau ada pun penghalang-penghalang pewarisan itu adalah perhambaan, pembunuhan dan beragama lain. Seterusnya saya bagi kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Bahar. Nombor metrik D21113525. Baik, seterusnya kita pergi kepada definisi pewarisan orang yang hamil. Definisi pewarisan orang yang hamil dari segi bahasa ialah ia berasal dari perkataan alham, berasal dari kalimah hamalah, yahmilu dan hamlan, iaitu membawa kepada maksud alhami yang bermaksud mengandung. Baik, dari segi istilah pula ialah janin dalam kandungan. Bermaksud apa yang terkandung di dalam perut ibu, sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Perkataan ini ada disebut dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-189 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Yang bermaksud, dialah Allah yang menciptakan kamu semua dari hakikat diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya, diri suami isteri, untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan. Baik, seterusnya kita pergi kepada kedudukan pewarisan anak dalam kandungan. Hak bagi seseorang janin ini diberi penekanan dalam Undang-Undang Pusaka Islam sebagai satu sistem yang syumul bagi menjamin hak dan keadilan kepada mereka. Para fuqaha telah bersepakat bahawa janin berhak mewarisi harta pusaka bersama ahli waris yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum tu, nama saya Muhammad Faris bin Nur Azman. Nombor metrik D21113573. Seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu al-mahkum alaih, yakni keahlian. Di dalam ilmu fiqh dapat difahamkan mengapa anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya adalah layak untuk menerima harta pusaka. Terdapat dua bahagian keahlian dalam pembahagian harta pusaka ni. Yang pertama, ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada. Kita pergi kepada ahliyah al-wujub. Kelayakan menerima hak dan kewajipan. Asas bagi keahlian ini adalah kehidupan yang ditetapkan ke atas setiap yang hidup, bermula daripada peringkat janin dalam kandungan sehingga meninggal dunia. Terdapat dua pembahagian dalam ahliyah al-wujub, iaitu ahliyah al-wujub al-naqisah, iaitu hanya untuk janin dalam kandungan yang layak menerima hak yang tidak memerlukan qabul, yakni pusaka dan wasiat, dengan syarat ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Yang kedua, ahliyah al-wujub al-kamilah, iaitu setelah ia dilahirkan dan sehingga ia mati. Dan kita pergi kepada pembahagian yang kedua, ahliyah al-ada, iaitu kelayakan melaksanakan sama ada berupa perkataan atau perbuatan yang diambil kira oleh syarak dan mempunyai hukum asas dalam keahlian ini, iaitu mumayyiz. Seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat perwarisan orang yang hamil. Hukum syarak telah menetapkan bahawa al-hamlu berhak mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya serta dikira sebagai pewaris harta pusaka.
Hal ini telah pun disepakati oleh para ulama dan tiada khilaf bahawa al-hamlu adalah berhak untuk mewarisi harta pusaka apabila menepati syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Bersandarkan kepada dalil hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahawa Nabi SAW bersabda, terdapat 2 syarat-syarat bagi janin yang berada di dalam kandungan ibunya untuk menerima perwarisan harta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Nasib, nombor kad metrik di 203-13201. Baik, seterusnya saya akan menyambung tentang pembentangan syarat-syarat pewarisan orang yang hamil, yaitu masuk pula kepada syarat-syaratnya. Yaitu syarat pertama ialah janin yang berada di dalam perut ibunya mestilah sudah wujud ketika kematian pewaris tersebut. Ini kerana menepati syarat mewarisi harta pusaka, yaitu matinya pemilik harta, mautul muwaris, waris hidup ketika pemilik harta mati, yaitu hayatul waris waktu mauti al-muwaris, dan mengetahui jalur nasab, yaitu jalur keturunan ahli waris, yaitu al-ilmu bi fihati al-irithi. Harus dilihat dari jarak waktu selepas perkahwinan atau jarak waktu anak itu lahir selepas penceraian atau kematian. Manakala masuk kepada syarat kedua pula ialah dilahirkan hidup dengan hayat mustaqirrah, dan hendaklah dilahirkan semuanya dalam keadaan hidup. Bayi ini mewarisi harta pusaka walaupun hanya hidup seketika dan kemudian meninggal dunia. Sekiranya dilahirkan mati, bayi tersebut tidak mewarisi. Itu dipetik daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila bersuara bayi tersebut, yakni bayi yang dilahirkan, ia berhak mewarisi harta pusaka. Maksudnya sekiranya anak itu lahir dan hidup, akan tetapi hidup walaupun sekejap sahaja, ianya sudah berhak untuk mewarisi harta pusaka. Walaupun dia hayatnya hidup di dunia hanya sekejap sahaja, ia sudah berhak untuk memiliki mewarisi harta pusaka. Menyambung pada cara-cara penyerahan dan pembahagian harta pusaka, yaitu anak yang telah dilahirkan hidup. Merujuk kepada jadual 1, yang pertama ialah seorang lelaki mati meninggalkan warisnya, yaitu ibu, bapa, seorang isteri yang sedang hamil, dan seorang anak lelaki. Si mati mempunyai harta sebanyak 48 bilion. Ditangguhkan pembahagian pusaka tersebut sehinggalah isteri si mati melahirkan anaknya. Andai alhamdulillah tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup sebagai seorang anak lelaki, ini bermakna ahli waris yang layak menerima pusaka ialah ibu, bapa, seorang isteri, dan 2 orang anak lelaki. Penyerahannya adalah seperti di dalam jadual pertama tersebut, yang mana sekiranya kandungan yang dilahirkan itu adalah hidup, maka bapa mendapat 1/6 kerana si mati ada far'u waris, yaitu anak lelaki. Ibu pula mendapat 1/6 juga kerana si mati ada far'u waris, yaitu anak lelaki. Dan isteri mendapat 1/8 kerana si mati ada far'u waris, yaitu anak lelaki, 2 orang anak lelaki. Lepas tu mendapat asobah, 2 orang anak lelaki itu pula mendapat asobah binafsi, yaitu aslu al-masalah ialah angka yang diambil daripada pecahan yang berlainan. Penyebut bawahnya ditukar kepada pecahan serta setara yang sama penyebut antara kadar ahli waris, yaitu diambil adalah nombor 24. Bahagian untuk bapa ialah 4 saham, bagi ibu ialah 4 saham, manakala isteri mendapat 3 saham dan bakinya adalah 13 saham untuk 2 orang anak lelaki tersebut. Jadi 2 orang anak lelaki ini berkongsi saham yang samalah, saham tersebut. Jadi kemudian mulakan dengan tashih,
kerana angka 13 tidak boleh dibahagikan. Seperti yang kita lihat, angka 13 tidak boleh dibahagikan dengan angka 2 kerana ia akan menjadi perpuluhan dan nombornya tidak akan menjadi genap. Oleh itu, dikali bilangan anak lelaki dengan aslu al-masalah dan setiap saham. Hasil setelah tasih aslu al-masalah ialah 48. Hasil yang kita dapat ialah 48. Ini bahagian untuk bapa ialah 8 saham, bagi ibu ialah 8 saham, serta isteri mendapat 6 saham dan bakinya adalah 26 saham untuk 2 orang anak lelaki, iaitu setiap seorang anak lelaki mendapat 13 saham. Seterusnya ialah masuk kepada jadual kedua pula, ialah pembahagian harta pusaka alham setelah dilahirkan hidup. Jadi jadual 2 ini dia menerangkan mengenai pembahagian harta, yang mana kaedahnya ialah dibahagikan jumlah harta dengan aslu al-masalah, kemudian dikalikan dengan saham ahli waris. Jadi hasil pembahagian harta, bahagian untuk bapa mendapat pusaka sebanyak 8 bilion, ibu mendapat pusaka sebanyak 8 bilion, isteri mendapat pusaka sebanyak 6 bilion, dan bakinya adalah 26 bilion untuk 2 orang anak lelaki, iaitu mendapat asobah lah, iaitu setiap seorang anak lelaki mendapat sebanyak 13 bilion. Jadi kita boleh lihat di situ sebagai contoh, kita ambil bapa, 48 bilion tu ialah jumlah harta yang ada dan dibahagikan dengan aslu al-masalah, iaitu 48 juga, kemudian dikalikan dengan saham ahli waris, iaitu sebagai contoh bapa dikali dengan 8, jadi dapatlah 8 bilion. Kemudian contoh yang terakhir iaitu anak lelaki yang mendapat asobah tadi, begitu juga seterusnya dibuat. Anak lelaki yang mendapat asobah, seperti jumlah harta yang ada, harta pusaka 48 bilion, kemudian dibagikan dengan aslul masalah, lepas tu dikali dengan 13, dikali dengan 13 kita dapat adalah 26 bilion. Tapi oleh kerana ada 2 orang anak lelaki yang mendapat asobah tadi, jadi 26 bilion dibahagikan pula sama rata, dibahagi 2, jadi dapatlah satu orang anak lelaki itu sebanyak 13 bilion. Baik, itu sahaja pembentangan saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Nazmi bin Nazaruddin, nombor matrik D21113462. Ingin membentangkan cara pengiraan harta pusaka alham setelah dilahirkan mati. Sekiranya terbukti bahawa janin dalam kandungan tersebut dilahirkan mati, tidak ada tanda-tanda bahawa janin tersebut hidup semasa dilahirkan dan disahkan mati, maka ahli waris yang menerima maka ahli waris yang layak menerima harta pusaka ialah ibu, bapa, seorang isteri dan seorang anak lelaki. Alham pada situasi ini tidak boleh mewarisi. Pengiraannya adalah seperti kiraan faraid biasa, berikut rujuk jadual 3. Dalam jadual 3, sekiranya kandungan yang dilahirkan dilahirkan itu adalah mati, bapa mendapat 1/6 kerana si mati adalah furuk waris, iaitu anak lelaki. Ibu mendapat 1/6 juga kerana si mati ada furuk waris, iaitu anak lelaki. Isteri mendapat 1/8 kerana si mati adalah furuk ataupun furuk waris. Anak lelaki mendapat asabah bin nafsi. Uslul masalah ialah angka yang diambil daripada pecahan yang berlainan. Penyebut ditukarkan kepada pecahan antara yang sama. Penyebut antara kadar ahli waris 1/6 tambah 1/6 tambah 1/8 sebenarnya 4/24 tambah 4/24 tambah 2/6
24. Adalah 24 bahagian untuk bapa ialah 4 saham, bagi ibu ialah 4 saham, isteri mendapat 3 saham dan bakinya adalah 13 saham untuk anak lelaki. Tiada saham untuk al-hams. Seterusnya kita tengok jadual 4 adalah pembahagian harta. Kaedahnya ialah dibahagikan jumlah harta dengan aslu al-masalah, kemudian dikalikan dengan saham ahli waris. Hasil pembahagian harta bahagian untuk bapa mendapat pusaka sebanyak 8 bilion, ibu mendapat pusaka sebanyak 8 bilion, isteri mendapat harta pusaka sebanyak 6 bilion dan bakinya adalah 26 bilion untuk anak lelaki. Alham tidak dapat mewariskan harta tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufi Sairam bin Zaman, nombor matriks di 21113645. Okey, baik. Saya akan terangkan cara pembahagian untuk anak yang masih di dalam kandungan. Okey, first kali dengan menunggu setelah bayi itu lahir, pendapat golongan Malikiyah berpendapat sambil menunggu bayi itu lahir adalah lebih memudahkan untuk menentukan status anak tersebut, sama ada ahli waris atau tidak, serta menentukan beberapa bahagian yang akan diterima untuk bayi tersebut. Bagi pendapat golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka tanpa menunggu kelahiran bayi, warisan dapat dibahagi dengan memperhitungkan bahagian bayi itu untuk seorang, walaupun bayi yang bakal lahir itu adalah kembar. Selain daripada itu, boleh juga dinilai dengan menggunakan laporan daripada doktor. Sekiranya doktor itu mengesahkan bayi yang dilahirkan itu kembar atau tidak, maka seeloknya ditangguhkan dahulu pembahagian harta tersebut. Untuk bahagian bayi tersebut ditangguhkan untuk terlebih dahulu sebelum bayi itu lahir. Jika bayi yang bakal dilahirkan itu dapat ditentukan jantinanya, maka ketentuan untuk bahagian bayi itu diambil jumlah yang terbanyak dalam kedudukan sebagai ahli waris. Sebagai contoh, bayi yang bakal lahir akan dapat bahagian yang banyak sekiranya dia adalah seorang lelaki. Berbeza pula dengan bahagian lain. Sebagai contoh, sekiranya dia adalah saudara atau hanya suami, isteri dan bayi dalam kandungan itu, serta bahagian-bahagian lain yang akan berbeza mengikut kedudukan seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Nama saya Muhammad Akil Aiman bin Adnan, nombor matrik di 21134556. Seterusnya, janin berhak warisi pusaka si mati. Yang pertama, pewarisan janin tertakluk pada dua syarat, iaitu yang pertama, janin itu sudah wujud dalam kandungan ibunya ketika kematian pewaris. Yang kedua, janin dianggap sah jika dilahirkan dalam keadaan hidup dan selamat walaupun beberapa saat, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila seorang bayi sudah menangis, maka ia berhak mendapatkan warisan. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Terdapat perbincangan mengenai situasi bagi janin dengan hak mewarisi. Antaranya ialah, contoh pertama, si mati meninggalkan seorang isteri, ayah dan ibu. Ibunya telah berkahwin lain dan sedang mengandungkan anak kepada ayah tiri si mati. Maka kandungannya tidak tersenarai sebagai ahli waris dan harta pusaka si mati mesti dibahagikan tanpa menunggu janin dilahirkan. Makna kat sini, bila ibu tu kahwin lain dan mengandung ayah tiri, maknanya anak dalam kandungan si ibu tu tak dapat mewarisi harta pusaka keluarganya kerana ianya telah berkahwin lain. Contoh kedua, si mati meninggalkan isteri dan bapa saudara kandung dan isteri saudara lelaki yang sedang hamil. Maka isteri si mati akan mendapat 1/4 dan bakinya 3/4 perlu dibekukan hingga janin yang ada dalam kandungan itu lahir. Jika janin adalah lelaki, maka dia berhak mendapat seluruh baki harta dibekukan tadi.
kerana anak lelaki dari saudara kandung lebih penting daripada bapa saudara kandung. Jika janin adalah perempuan, maka bapa saudara kandung adalah waris berhak ke atas baki harta itu. Cara pengiraannya, yang pertama, jika anak lelaki itu dilahirkan, isteri akan dapat 1/4, bapa saudara kandung tak dapat. 3/4 yang dibekukan tadi dapat dekat anak lelaki dari saudara kandung. Contohnya, jika harta yang ditinggalkan oleh si mati bernilai 40,000, maka si isteri akan mendapat 1/4 daripada nilai itu. Bagi bapa saudara kandung pula tak dapat merahsia harta tersebut kerana adanya anak lelaki dari saudara kandung. Contoh, isteri 1/4 kali dengan 40,000, so total dia akan dapat 10,000. Anak lelaki dari saudara kandung akan dapat 3/4 daripada 40,000, so dia akan dapat RM30,000. So 30 campur dengan 10 dapatlah balik RM40,000. Jika anak perempuan dilahirkan, 1/4 akan dapat kat isteri, 3/4 dapat kat bapa saudara kandung. Untuk anak perempuan yang bakal dilahirkan dari saudara kandung tu tak dapat. Contohnya, jika harta yang ditinggalkan oleh si mati bernilai RM40,000, maka si isteri akan mendapat 1/4 daripada nilai itu. Bagi bapa saudara kandung pula berhak mewarisi baki harta tersebut kerana adanya anak perempuan dari saudara kandung. Pengiraannya, isteri 1/4 darab 40,000, so dia akan dapat RM30,000. Saudara kandung pula 3/4 kali dengan 40,000, dia akan dapat RM30,000. So RM30,000 lah dapat dekat bapa saudara kandung. Contoh ketiga, si mati meninggalkan isteri yang sedang mengandung, ibu dan ayah. Isteri mendapat 1/8, ibu 1/6 dan ayah 1/6. Selebihnya perlu dibekukan hingga janin dilahirkan. Jika anak lelaki, maka baki harta adalah milik anak. Jika anak perempuan yang bakal dilahirkan, maka harta perlu dibahagikan, iaitu 1/8 isteri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan 1/2 dan baki harta adalah milik ayah sebagai asobah. Pengiraan dia, yang pertama, jika anak lelaki dilahirkan, 1/8 dibagi pada isteri, 1/6 dibagi kepada ibu, 1/6 dibagikan kepada ayah, dan selebihnya baki itu akan dapat pada anak lelaki. Contohnya, jika harta yang ditinggalkan oleh si mati bernilai RM100,000, maka si isteri akan mendapat 1/8 daripada nilai itu. Bagi ibu dan ayah pula dibagi sama rata, iaitu 1/6 daripada nilai tersebut. Untuk anak lelaki yang dilahirkan itu akan mendapat baki harta daripada si mati. Contohnya, isteri 1/8 kali dengan RM100,000 akan dapat RM12,500. Untuk ibu 1/6 kali dengan RM100,000 akan mendapat RM6,666 atau dibundakan menjadi RM17,000. Sama juga dengan ayah akan mendapat RM16,600 ataupun dibundakan menjadi RM17,000. Apabila dicampurkan ketiga-tiga bahagian ini akan mendapat RM46,500. Maka bahagian anak lelaki itu ialah RM100,000 tolak dengan RM46,500 sama dengan RM53,500. Maka itulah jumlah pembahagian bagi anak lelaki tersebut. Untuk anak perempuan pula, jika anak perempuan dilahirkan, 1/8 isteri, 1/6 ibu, 1/2 untuk anak perempuan dan asobah bagi ayah. Jika harta yang ditinggalkan oleh si mati bernilai RM100,000, maka si isteri akan mendapat 1/8 daripada nilai itu. Bagi ibu pula, bahagiannya 1/6 daripada nilai tersebut. Untuk anak perempuan yang dilahirkan, itu akan mendapat 1/2, manakala bapa akan mendapat asobah. Isteri 1/8 kali dengan RM100,000 akan mendapat RM12,500. Ibu akan mendapat 1/6 kali dengan RM100,000 mendapat RM17,000 ataupun RM16,666. Anak perempuan 1/2 kali dengan RM100,000 akan mendapat RM50,000. Untuk ayah, apabila dicampurkan ketiga bahagian ini akan mendapat RM79,500. Maka bahagian bapa itu ialah RM100,000 tolak dengan RM79,500, maka RM20,500. Itulah bahagian ayah tersebut kerana asobah, di mana adanya baki setelah dibagikan kepada waris lain.
Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin dalam kandungan atau ada ahli waris tetapi terhalang haknya disebabkan adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini, bahagian harta pusaka hendaklah ditangguhkan sehingga janin itu dilahirkan. Jika janin dilahirkan dengan selamat dan hidup, seluruh harta pusaka menjadi miliknya. Namun jika janin dilahirkan itu dalam keadaan mati, maka harta itu akan diwarisi ahli waris berhak yang lain. Okay, baik. Akhir sekali adalah kesimpulan. Pensyariatan faraid merupakan salah satu contoh hukum yang dibentuk untuk memenuhi kemaslahatan ahli keluarga dengan menentukan hak bagi setiap ahli waris yang berhak dan membantu ahli waris dalam meneruskan kehidupan mereka mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dalam mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan pembahagian harta pusaka, ianya memerlukan kefahaman yang mendalam terhadap 3 aspek utama dalam ilmu faraid, iaitu mengetahui fiqh al-faraid, ilmu nasab dan hisabu al-faraid. Ketiga-tiga aspek ini sangat penting untuk mentadbir harta pusaka. Setiap permasalahan dan pembahagian harta pusaka mempunyai kaedah dan teori pengiraannya sendiri secara khusus. Pembahagian harta pusaka dalam kes al-halm, teori al-ihtimalat boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tuntutan harta pusaka dari ahli waris supaya disegerakan pembahagian tersebut sebelum kelahiran bayi tersebut. Jadi teori ini dapat dipercepatkan perwarisan untuk serta dapat mengelakkan berlakunya pecah amanah atau kematian berlapis. Meskipun amalan sedia ada tidak memperuntukkan ahlian pusaka kepada al-halm, sekiranya pembahagian tersebut dibuat secara al-halm masih dalam kandungan, namun berdasarkan peruntukan yang sudah tersedia ada dalam perundangan Islam mengenainya, menerusi teori al-ihtimalat, adalah wajar al-halm memperolehi bahagian dalam harta pusaka peninggalan ahli warisnya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.